Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Baiklah, pada video kali ini saya nak ceritakan kepada anda semua tentang kisah perjuangan Saidina Abu Bakar ketika mana beliau dilantik menjadi khalifah. Insya-Allah ini memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, mari kita dengar kisah perjuangan Saidina Abu Bakar ketika mana beliau menjadi khalifah. Ketika mana Saidina Abu Bakar menjadi khalifah, perkara pertama yang telah berlaku di zamannya ialah menentang golongan murtad dan golongan yang mengaku menjadi nabi palsu. Di antara orang yang mengaku dirinya sebagai nabi yang paling berbahaya ialah Musailamatul Kazzab dari Bani Hanifah. Musailamah ni pernah mengaku menjadi rasul dan ketika itu Nabi SAW masih hidup. Dia juga pernah menulis surat kepada Nabi SAW di mana dia sendiri mengajak supaya Nabi SAW mengikutinya dan menganggap dirinya sebagai rasul. Punyalah hebat. Dan nak jadikan cerita, kemudian Musailamah ini bertambah kuat ketika mana dia telah berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Sajah, yang mana Sajah ini juga mengaku dirinya menjadi nabi di kalangan Bani Tamim. Selain daripada Musailamah, ada lagi orang-orang yang mengaku menjadi nabi, iaitu Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan Tulaiha Ibnu Khailid dari Bani Asad. Di kalangan pengikut-pengikut nabi palsu ini, sebenarnya mereka ni dah tahu dah bahawa nabi-nabi itu adalah penipu, tapi disebabkan mereka ni sangat benci kepada kaum Quraisy, mereka ingin mengumpulkan tenaga dan kuasa supaya mereka dapat mengalahkan kaum Quraisy di mana pusatnya terletak di Madinah ketika itu. Selain dari itu, antara ujian yang telah dihadapi oleh Saidina Abu Bakar ialah menghadapi golongan yang tidak mahu membayar zakat. Golongan ini tidak mahu membayar zakat kerana mereka menganggap bahawa zakat ini adalah satu cukai yang dipaksakan. Disebabkan itu mereka tidak mahu mematuhinya. Selain daripada itu, golongan terbesar ini menganggap bahawa mereka tidak mahu membayar zakat adalah kerana mereka salah faham dengan ayat suci daripada surah At-Taubah yang bermaksud ambillah sedekah daripada harta mereka buat membersihkannya dan menghapuskan kesalahannya, dan mereka menganggap bahawa hanya Nabi SAW sahaja yang berhak memungut zakat kerana baginda lah yang disuruh mengambil zakat pada ayat tersebut. Menurut fahaman mereka, hanya pemungutan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sahaja yang dapat membersihkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dari ayat tersebut. Setelah melihat masalah di kalangan orang Islam semakin meruncing, maka Saidina Abu Bakar bermesyuarat dengan para sahabat dan kaum muslimin bagi menentukan apakah tindakan yang harus diambil bagi mengatasi kesulitan ini. Di antara kaum muslimin ada yang berpendapat bahawa tidak akan dapat memerangi bangsa Arab seluruhnya, dan ada pula yang berpendapat bahawa orang-orang yang tidak mahu membayar zakat tidak ada suatu alasan untuk memerangi mereka selagi mana mereka masih tetap dalam keimanannya, percaya pada Allah, Rasul dan lain-lain. Ketika masalah semakin memuncak, dan ketika inilah kelihatan kebesaran jiwa dan ketabahan hati Saidina Abu Bakar. Dengan tegas, Abu Bakar bersumpah bahawa beliau akan memerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari kebenaran, biar yang murtad mahupun yang mengaku menjadi nabi ataupun yang tidak mahu membayar zakat, sehingga semuanya kembali kepada kebenaran atau gugur sebagai syahid dalam memperjuangkan kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika inilah Saidina Abu Bakar telah memimpin dan telah memberi arahan kepada pasukan-pasukan di kalangan tentera Islam, di mana pasukan-pasukan ini telah dipimpin oleh pahlawan-pahlawan Islam. Di antara pahlawan Arab yang terkenal seperti Khalid Al-Walid, Amru bin As, Ikrimah Abu Jahal, Syurahbi Ibnu Hasanah dan lain-lain. Sebelum Saidina Abu Bakar mengirim tentera-tentera Islam ke tempat yang dituju, terlebih dahulu orang-orang yang telah menyeleweng dan sesat dari kebenaran ini telah dikirimkan surat sebagai tanda ataupun cara untuk berdakwah. Namun, di kalangan mereka-mereka yang telah keluar daripada agama Islam dan mereka yang tidak mahu membayar zakat ini tidak langsung melihat surat itu sebagai satu perkara yang sangat penting. Bahkan, mereka telah melawan Saidina Abu Bakar dan tidak menerima Saidina Abu Bakar sebagai khalifah. Maka bergeraklah bala tentera Islam dan telah membawa hasil yang gilang gemilang. Tentera Islam dapat menggegar dan mengharu birukan kaum-kaum penyelewengan tersebut. Dalam peperangan itu juga terdapat ramai sahabat yang mati syahid, antaranya anak Suhail dan juga adik kepada Saidina Umar. Musailamah juga terbunuh setelah terjadi suatu pertempuran yang sangat sengit. Dia telah dibunuh oleh Wahsy, iaitu pembunuh Hamzah, pakcik Nabi SAW di dalam peperangan Uhud. Bala tentera Tulaihah juga dapat dikalahkan. Dari peristiwa itu, maka ramailah sekalian Muslim yang murtad kembali kepada jalan Allah dan Rasul serta memberi ketaatan kepada Saidina Abu Bakar sebagai khalifah. Alhamdulillah, itu dia tadi kisah perjuangan Saidina Abu Bakar ketika mana beliau dilantik menjadi khalifah. Mudah-mudahan kisah-kisah ini dapat memberi pedoman dan manfaat kepada kita semua, dan kita perlu ambil tahu bahawa Saidina Abu Bakar ini merupakan antara 10 sahabat Nabi SAW
SAW yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan kisah story ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman dan manfaat yang sama. Dan jangan lupa tekan butang di bawah sebagai tanda sokongan anda kepada channel ini. Itu saja daripada saya, Abu Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.